live dalam keadaan impromptu macam itulah. Kita masih menunggu Pak Mus sekarang ni, Mustafa Mansur dan juga wakil daripada NGO, I think veteran tadi veteran rasanya, untuk bersama menghantar memorandum. Hanya 2 orang yang dibenarkan masuk ke dalam. So tak apa, kita bagi dia peluang untuk masuk ke dalam dulu dan kita akan dengar penjelasan dia nanti. Normally kalau ikut pengalaman saya menyerahkan memorandum ni, dia akan berjumpa dengan wakil istana lah. Dia ada wakil istana yang akan datang untuk entertain kita, dan kita akan serahkan kepada wakil istana tersebut, dan daripada situ kita akan dia akan ambil memorandum dan serahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Antara yang saya baca tadi tuntutannya adalah untuk melihat memohon agar pertemuan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong kepada ketua-ketua parti, sebagaimana yang pernah berlaku pada bulan Februari yang lepas, yang tidak berlaku dalam keadaan yang baru sekarang ini. Hari itu sepatutnya bertemu dengan Lim Guan Eng, bertemu dengan Mat Sabu, bertemu dengan Lim Guan Eng, bertemu dengan ketua-ketua parti, komponen parti di Malaysia ini, tetapi perkara itu tidak berlaku dan ditangguhkan. Jadi kita memohon Yang di-Pertuan Agong agar meneruskan pertemuan tersebut, kerana kalau kita lihat daripada komposisi yang ada sekarang dan juga tindakan yang dilakukan oleh kerajaan yang ada sekarang ni, kita dapati bahawa mereka secara psikologinya tidak mempunyai majoriti, tidak mempunyai majoriti sebagaimana yang sepatutnya. Maksudnya kalau dia mempunyai, paling simple hari itu, bila nak menukar speaker, mereka hanya mendapat 111 undi berbanding dengan sepatutnya komposisi yang mereka ada 114. Jadi menunjukkan daripada segi majoriti sendiri pun mereka sekarang ini adalah kekurangan, dan adalah amat penting sebenarnya untuk kita memastikan bahawa keadaan sekarang ini jelas bahawa kerajaan yang ada tidak pernah menunjukkan mereka mempunyai majoriti. Jadi itu di antara intipati kenapa memorandum ini dijalankan dan kenapa harus diadakan pertemuan dengan wakil-wakil parti di Malaysia ini bagi menentukan keabsahan ataupun the validity of the government of the day. Kerana ini benda yang besar. Macam saya kata hari itu, bajet ni, kalau sekiranya benda sebesar bajet ini tidak boleh diluluskan oleh sebuah kerajaan, jadi bagaimana dia nak menjadi sebuah kerajaan yang mempunyai kekuatan, sedangkan benda yang besar seperti bajet itu pun mendapat tentangan even daripada orang dia sendiri. Jadi itu antara benda yang kita nak rungkaikan lah. Rasanya mereka masih belum keluar lagi, masih lagi menunggu masih lagi menunggu beberapa orang. Itu kalau kita tengok ada wakil-wakil di belakang sana, dan kita masih lagi menunggu lagi Pak Mus. Biasanya dia akan ambil masa sikit. Tahu, kadang-kadang dulu pengalaman saya, dia bawa pergi minum ke? Ada ke? Ada. Dia bawa pergi minum, dia hidangkan minuman semua, dia bawa bincang semua. Very istana ni very, orang kata sangat baiklah. Dan prosedur dia pun, dia ada prosedur dia, and they are well articulated dalam benda-benda ini. Articulated pula, dia well, dah ada prosedur dah lah. Maksudnya senang cerita, prosedur dia pun in its place, dalam tempat dia, dan juga bagi memastikan perkara ini berjalan lancar. Dan penyerahan memorandum ni bukan satu benda yang pelik, dan bukan satu benda yang tak pernah dibuat oleh orang. Dia pernah dibuat oleh orang. Okay. Okay, so kita mungkin ada soalan ke apa kan? Selamat berjuang. Terima kasih kepada yang menyokong kita di page ni, di SII PM9. Terima kasih Muhammad Nur Haziq Ramadan. Terima kasih. Salman Muhammad Zahid, pakai mask tak boleh. Kalau saya pakai mask, nanti suara tak dengar, dan saya seorang-seorang, so tak perlu pakai mask. Dia macam kita jogging jugalah. Kalau kita jogging tak pakai mask, kita mandu tak pakai mask. Saya cakap seorang-seorang tak pakai mask kan, kecuali kalau ramai kat belakang. Kat depan sini, dekat saya ni tak ada orang, dan kecuali cameraman lah kan. Selamat berjuang. Terima kasih Abdul Ghani. Terima kasih kepada support sahabat-sahabat sekalian yang masih lagi mendengar dan melihat. Tolong like page ni, tolong like page ni, tolong share,
kita punya ni paling kurang saya kata kalau daripada kawan-kawan adalah untuk kita share kita punya posting-posting, dan supaya kita banyakkan lagi channel-channel berkenaan dengan Pakatan Harapan. Kita sekarang ni tak menguasai media. Media tu bukan menyebelahi kita kan. So daripada segi itu, alternatif media ni lah, media alternatif ni lah tempat untuk kita nak menyampaikan maklumat, share kita punya information kita, bagi sebar luaskan kita punya information, maklumat kita, insyaAllah. Salam reformasi Zuhalim, terima kasih. Lawan tetap lawan, terima kasih. Tuan, apa isu ni? Dengar video saya sebelum ni. Awal-awal tadi saya dah sebut. Kita berada di Istana Negara sekarang ni menyerahkan memorandum dan page ni pun tajuk dia memorandum rakyat kan. Tapi mungkin tak perasan lagi lah, menyerahkan memorandum rakyat. Untuk makluman, memorandum rakyat ni kita dah dapat beberapa NGO, I think more than 100 kot. Lebih kurang more than 100 NGO untuk 126 NGO, 126 NGO untuk dapatkan tanda tangan ahli-ahli dan juga dia punya ahli dan juga sokongan-sokongan mereka lah, pendukung-pendukung mereka untuk menyatakan sokongan kepada NGO ini, dan kita serahkan wakil kita Mustafa Mansur, Pak Mus, dan juga untuk menyuarakan suara rakyat. Kita wakilkan wakil kita ke istana hari ini untuk menyampaikan memorandum tersebut. Good morning Tirumutri Belasami. Terima kasih, sorry saya sebut nama salah. Jagannathan Perumai, terima kasih. Okey, Abdul Rahim Hamimi Haramaini, terima kasih Haramaini. Salahuddin Alias, all the best, terima kasih. LTL Duin Joseph Lajarangan. Ni kita, sahabat-sahabat kita ni berada daripada seluruh Malaysia sekarang ni. Ada daripada utara ke selatan, daripada Sabah, Sarawak, semuanya ada. Apa cer lagi ni? Apa cer, dengarlah kan. Cer dia itu adalah Istana Negara punya pintu 2. Ini adalah pintu 2 Istana Negara, di mana kita masih lagi menunggu wakil kita hari ini, insya-Allah, untuk bersama menyampaikan. Jom share. Terima kasih Azizul Abdul Hamid. Kembali mandat rakyat, bukan mandap, mandat. Syaril Raguram, Iswardi please wear mask. Ya, kalau saya wear mask saya tak boleh nak cakap, nanti korang tak dengar. Saya dah cakap dah. Okey. So terbaik bro, terima kasih. So sekarang ni kita masih lagi menunggu. So antara intipati live pula memorandum yang kita hantar tadi tu, di samping kita kata memohon supaya Yang di-Pertuan Agong berjumpa dengan wakil-wakil ketua parti yang ada di Malaysia ini untuk menentukan keabsahan Perdana Menteri kita. Di samping itu juga kita berasa terkejutlah sebagai rakyat Malaysia, bagaimana sebuah kerajaan boleh cuba untuk memanggil darurat dalam keadaan ekonomi yang ada, yang meruncing sekarang ini. Sedangkan sebelum ini kita pernah buat semisal PKP umpamanya, yang itu pun kerajaan kata rugi 2 bilion satu hari. Sedangkan kalau kita tengok darurat ini adalah kaedah dan cara untuk menangguhkan pentadbiran. Sedangkan kita boleh je buat PKP. Kalau alasannya adalah sebab COVID, kenapa kita tak buat PKP sebagaimana pernah kita buat bulan Mac, April, Mei dahulu? Kenapa sekarang ini tiba-tiba kita kata kita terus nak buat darurat kan? Jadi alhamdulillah Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Hari Raja telah menolak permohonan permintaan tersebut, dan akhirnya kalau kita tengok ialah apa yang berlaku sekarang ini. Cuma sekarang ini darurat dibuat di Batu Sapi sebabkan keperluan, disebabkan oleh pilihan raya yang sepatutnya dilakukan, yang akan bermula pada lebih kurang dalam minggu ni sepatutnya, penamaan calon. Tetapi darurat itu esensial untuk menggantung pilihan raya tersebut. Tetapi macam saya kata lah itu, kata sebenarnya kalau tak perlu panggil darurat pun, kalau Muhyiddin Yassin ni betul-betul orang yang berhati mulia, dia kata sepatutnya tak payah ada pilihan raya lah. Maksud saya tak ada pilihan raya ni, jangan letak calon lah, menang tanpa bertanding kan. Bagi warisan menang tanpa bertanding lah. Kenapa nak buat macam tu? Sedangkan Lim Guan Eng pun lagi berperi kemanusiaan apabila kata janganlah kita letak calon dekat Gerik Perak untuk mengelakkan untuk mengelakkan kata-kata COVID yang berlalu. Kita berlaku. Kita teruskan juga pilihan raya macam biasa. Cuma jangan letak calon menang tanpa bertanding. Dia bawa calon dia pergi hari penamaan calon, letak calon, tak ada calon lain, terus declare menang tanpa bertanding. Kenapa susah sangat benda tu? Sebab apa saya kata, kalau declare darurat pun,
Kalau declare darurat pun Batu Sapi akan tetap kena buat pilihan raya selepas ini. Tak kisahlah bila. Tapi takkanlah dalam masa penggal ini rakyat Batu Sapi ni tak ada wakil. Tak ada wakil. Jadi daripada situ kalau kita tengok dia macam denying, menidakkan apa orang kata wakil bagi rakyat Batu Sapi itu di situ ke sana. Tempat biasa tu. Ikut tengok angle mana. Salah. Tengok angle. Okey. Cepat. Ada dia. Okey tuan-tuan sahabat semua, minta kita time-time COVID macam ni semua, jaga penjarakan, pakai mask. Time tak tolong Okey. Okey. Ya. Asal pula. Penjarakan. Apa sih? Sini. Boleh. Oh, boleh. Boleh Nura? Boleh. Okey, cantik. Tarikkan dulu, keluarkan dulu. Tarikkan dia. Keluarkan semua Nura. Dah dulu. Boleh Doktor? Okey, sikit. Doktor sini, kan jatuh. Depan sikit. Tarik aja keluar. Dah. Duduk sini ya, rendah ni. Sikit balik. Boleh. Kan. Tak apa-apa, takut tergolek benda tu. Pakai mask. Patah belakang. Tanam belakang. Nampak kita notai. Ada tak? Ada tak? Belakang. Jarak tu. Sudah? Ready? Jarak sikit saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih kepada pihak polis pertama sekali PDRM yang memberi ruang kepada kami untuk menyampaikan dan menyerahkan memorandum rakyat ini. Ini memorandum yang kedua yang dapat kami serahkan dari Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat Malaysia. Beberapa sokongan yang kita telah kumpul dari setakat ini setelah kita dapatkan sokongan memorandum ini melebihi dari 50 NGO
dan kita telah dapatkan juga sokongan dari rakyat secara petition online melebihi dari 2,000 dalam tempoh masa seminggu lebih, dan kami juga dapat sokongan manual yang kita hantar melalui kita punya WhatsApp sudah melebihi dari 5,000, dan kita akan desak dan kita akan minta rakyat Malaysia membuat apa yang mereka mampu, tanda tangan sokongan terhadap memorandum ini. Kita jangkakan dan kita sasarkan kepada 1 juta tanda tangan, dan kita berharap tanda tangan rakyat ini memberi alamat yang cukup jelas bahawa rakyat Malaysia bukan rakyat seperti mana 60 tahun lalu, tetapi rakyat Malaysia sekarang adalah rakyat Malaysia yang celik perlembagaan, rakyat Malaysia yang tahu apa perkembangan situasi politik, sosial dan ekonomi. Dan alhamdulillah pihak istana telah menerima dan telah pun memberi pengesahan di sini. Nanti tuan-tuan boleh lihat di sini. Dan saya serahkan bersama dengan saya juga adalah GMPN, Meja Bersara Razali Zakaria, yang akan membacakan apakah memorandum rakyat Malaysia ini, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggeris untuk media antarabangsa. Segala hormatnya dipersilakan. Ini ambil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus baca kepada memorandum. Saya terus baca kepada memorandum yang telah diterima oleh pihak istana bagi pihak gabungan NGO-NGO yang terdiri daripada 100 NGO, iaitu memorandum rakyat kepada Istana Negara Parlimen Malaysia, iaitu menyampaikan tuntutan rakyat agar Kerajaan Perikatan Nasional menghormati prinsip-prinsip rukun negara dengan mendahulukan perlembagaan di atas segala undang-undang, mengembalikan mandat rakyat yang dirampas pada bulan Februari 2020 melalui langkah Sheraton yang jelas sekali bertentangan dengan amalan demokrasi berparlimen, memohon perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mencemar Duli untuk bertemu dengan ketua-ketua parti politik yang bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah pihak Yang di-Pertuan Agong menerima menghadap pada 13 Oktober 2020 yang lalu. Seluruh rakyat mengetahuinya melalui kenyataan media yang disiarkan pada 14 Oktober 2020. Yang keempat, menegaskan peri pentingnya pentadbiran istana dilindungi dan dipelihara sewajarnya supaya tidak menimbulkan tanggapan negatif bahawa kaki tangan istana telah didalangi oleh individu-individu yang diarahkan untuk menjaga kehendak dan kepentingan Kerajaan Perikatan Nasional. Menyatakan rasa amat terkejut dengan beberapa kenyataan dari pihak Kerajaan Perikatan Nasional sendiri yang secara terbuka menolak keputusan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu menolak dilaksanakan darurat. Yang keenam, menyampaikan tuntutan rakyat agar tindakan sewajarnya diambil terhadap beberapa Yang Berhormat Ahli Parlimen serta Speaker Parlimen kerana berperilaku secara tidak beradab dan membelakangkan tata cara mesyuarat sidang Dewan Rakyat di Parlimen. Yang ketujuh, menyarankan agar pelantikan Speaker Dewan Rakyat, Speaker Dewan Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri. Ini adalah untuk mengelakkan bias iaitu berat sebelah apabila kedua-dua lantikan ini dibuat oleh parti politik. Semoga memorandum rakyat ini diamati dan diambil tindakan segera demi mengelakkan tercetusnya kemarahan rakyat yang mungkin tidak terkawal. Semoga memorandum rakyat ini diamati dan diambil tindakan segera demi mengelakkan tercetusnya kemarahan rakyat yang mungkin tidak terkawal. Sekian ditandatangani oleh 100 NGO gabungan di dalam gabungan bertindak memorandum rakyat
Mustafa Mansur, Ketua Koordinator Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat. Sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memorandum Rakyat to Istana Negara and the Parliament of Malaysia, conveying the Rakyat's demand that the Perikatan Nasional Government respects the principles of Rukun Negara by putting the Constitution above all the laws. Returning the mandate of the Rakyat, which was wrested in February 2020 through the Sheraton Manoeuvre that was obviously against the practice of parliamentary democracy. Seeking an audience with His Majesty the Yang Di-Pertuan Agong of the political party leaders who stand together with Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, who was already granted audience on October 13, 2020. The Rakyat is well aware of this through media release on October 14, 2020. Number 4, stressing the importance that the palace administration be protected accordingly so that no negative perceptions will arise that they have been manipulated by outside interference from interested groups aligned to Perikatan Nasional Government. Number 5, expressing shock over statements made by the Perikatan Nasional Government openly rejecting the decision of His Majesty the Yang Di-Pertuan Agong and the Conference of Rulers in rejecting the Perikatan Nasional submission to instate a state of emergency in the nation. Number 6, conveying the Rakyat's demand that action should be taken accordingly on those YB members of Parliament and the Speaker of the Dewan Negara for their unbecoming behaviour and their ignoring of the Dewan procedures during parliamentary sitting. Number 7 and the last one, proposing that the appointments of the Speakers of Dewan Rakyat and Dewan Negara be appointed by His Majesty the Agong. This is to avoid political biases by the Speakers in conducting their duty in Parliament and Dewan Negara. We seriously urge that this Memorandum Rakyat would be given utmost attention and considerations and proper actions be undertaken urgently so as to avoid destructive reactions by the frustrated and wrathful Rakyat. Signed by 100 NGO affiliated to the Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat and the head of Coordinator Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat, Mustafa Mansur. Thank you. Okey, kalau ada apa-apa, terima kasih kepada media dapat hadir kali ini. Ada soalan apa-apa boleh kemukakan.